Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Saya Radin Azwan dalam edisi Buletin Selatan 21 Februari 2015. Lelaki warga Vietnam ditahan kes bunuh rakan senegara. Mercun bernilai RM5,000 dirampas di Muar. 105 dikesan langgar skim kawalan harga. Malaysia dan Myanmar setuju ancaman IS bersifat nyata. JDT2 tumbangkan Kuantan FA 5-2. Polis menahan seorang lelaki warga Vietnam yang disyaki terbabit dalam kes pembunuhan rakan negaranya di perhentian bas Ulu Tiram semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Rahmat Osman berkata, suspek ditahan bagi membantu siasatan kes pembunuhan seorang operator pengeluaran lelaki Do Quang Tuan 28 di kawasan pendidikan Kampung Lukut, Batu 4. Katanya, mangsa meninggal dunia semasa dirawat di Hospital Kota Tinggi akibat cedera parah ditikam. Jelasnya, suspek yang merupakan bekas rakan sekerja mangsa berusia 20 tahun ditahan kira-kira 9.50 pagi di perhentian bas terbabit. Menurut beliau, suspek kini telah dibawa ke IPD Kota Tinggi untuk siasatan lanjut. Penahanan dibuat membolehkan soal siasat dijalankan terhadap 5 rakan serumah mangsa pada pukul 5 dan 6 petang semalam. Pelbagai jenis mercun dan bunga api yang dianggarkan bernilai kira-kira RM5,000 dirampas di kawasan kedai makan di Jalan Haji Jaib, Muar minggu lalu. Ketua Polis Daerah Muar ACP Azman Ayub berkata, terdahulu seorang lelaki berumur 46 tahun yang sedang menjual mercun dan bunga api ditahan kira-kira pukul 10.30 malam. Beliau berkata, pihak polis merampas 21 jenis mercun dan bunga api yang dipercayai dibawa masuk dari negeri di sebelah utara oleh lelaki terbabit. Jelasnya, pihak polis percaya mercun dan bunga api berkenaan adalah untuk edaran di sekitar daerah ini. Sebanyak 105 kesalahan melanggar peraturan skim kawalan harga musim perayaan Tahun Baru Cina dikesan dan barangan bernilai RM5,487 dirampas di seluruh negara sejak peraturan berkenaan dikomunikasikan pada 14 Februari lalu. Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Muhammad Roslan Muhyiddin berkata, daripada kesalahan itu, 100 daripadanya dilakukan oleh peniaga dan baki 2 lagi oleh pemborong. Menurut beliau, sebanyak 5 kes melibatkan peletakan harga melebihi harga shilling, 88 kes tidak meletakkan tanda harga khas sempena kawalan harga Tahun Baru Cina dan 8 lagi kes langsung tidak meletakkan tanda harga. Katanya, 2 kesalahan melanggar peraturan harga kawalan dikesan di Perak dan masing-masing satu di Selangor, Johor serta Kedah melibatkan barangan kawalan ayam dan telur. Muhammad Roslan berkata, pihaknya mengadakan pemeriksaan ke atas 38,000 peruncit dan 1,856 pemborong di seluruh negara setakat semalam. Beliau bagaimanapun berkata, secara keseluruhannya, peniaga mematuhi skim kawalan harga yang dikuatkuasakan sehingga 25 Februari depan. Malaysia dan Myanmar bersetuju bahawa ancaman negara Islam IS bersifat nyata dan IS mungkin cuba menerapkan ideologinya di kawasan-kawasan yang bergolak di ASEAN. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, kedua-dua negara juga bersetuju bahawa negara anggota ASEAN harus mempertingkatkan kerjasama terutama di bawah platform Mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN ADMM untuk mengekang ancaman itu. Datuk Seri Hishamuddin yang berada di Myanmar untuk siri lawatan ke negara ASEAN sebagai pengerusi ADMM mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya Lieutenant General Wai Win pada Jumaat bagi membincangkan pelbagai perkara berkaitan keselamatan dan pertahanan antara kedua-dua negara. Katanya, sebagai respon kepada jemputan beliau, Wai Win melahirkan sokongan sepenuhnya Myanmar kepada Malaysia sebagai pengerusi ADMM 2015 dan percaya Malaysia akan membawa perpaduan ASEAN ke tahap lebih tinggi. Myanmar juga digalakkan untuk menyertai secara aktif dalam kumpulan kerja pakar, terutamanya di bawah rangka kerja bantuan kemanusiaan dan bencana dan operasi pengaman. Hishamuddin mengadakan pertemuan dengan pemerintah tertinggi Perkhidmatan Pertahanan Myanmar, Jeneral Min Aung Pan dan membincangkan mengenai cadangan penubuhan pasukan pengaman ASEAN. Jelasnya, Myanmar dipelawa untuk menjadi pemerhati dalam rondaan Selat Melaka yang terdiri daripada rangka kerja keselamatan maritim dan model kumpulan pertukaran risikan untuk meningkatkan lagi kerjasama pertahanan.
Program sukarelawan kebajikan sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam aktiviti co-curriculum pelajar di universiti. Menurut Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, perkara berkenaan telah dibawa dalam mesyuarat Majlis Sosial Negara yang bertujuan menarik lebih ramai sukarelawan untuk membantu golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Katanya, perkara tersebut masih dalam perbincangan bersama Kementerian Pendidikan dan sedang diperhalusi bagi memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang kesusahan yang dihadapi oleh golongan terbabit. Jelas beliau, setakat Oktober tahun lalu terdapat 1,841 sukarelawan sedang memberi khidmat melalui program khidmat bantu di rumah kepada golongan yang memerlukan, terutama warga emas dan OKU di seluruh negara. Beliau berkata, bagaimanapun lebih ramai sukarelawan diperlukan untuk membawa kegembiraan agar warga emas yang ditempatkan di rumah orang tua atau tinggal di rumah sendiri tidak berasa sunyi dan kekosongan. Program khidmat bantu di rumah memberi perkhidmatan kepada warga emas yang daif dan tinggal berseorangan atau dengan keluarga tetapi memerlukan bantuan. Pekerja sukarela yang dilatih akan membuat lawatan ke rumah warga emas untuk membantu menjalankan urusan harian seperti menjaga kebersihan tempat tinggal, menemani warga emas, membeli belah, membayar bil dan menjaga kesihatan mereka. Sebanyak 2,600 keluarga yang kehilangan kediaman akibat banjir pada Disember lalu akan menduduki rumah baru yang dibina oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Kelantan sebelum Ramadan ini. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 2,000 rumah akan dibina oleh Kerajaan Persekutuan dan bakinya akan dibina oleh Kerajaan Kelantan. Katanya, rumah yang dibina tidak mengira fahaman politik dan agama kerana semua rakyat Kelantan yang terlibat dengan bencana akan memiliki rumah secara percuma. Seramai 10 mangsa banjir yang kehilangan rumah di Tembangan masing-masing menerima kunci rumah mereka semalam, yang membabitkan peruntukan pembinaan sebanyak RM400,000. Beliau yang juga pengurusi bersama Jawatankuasa Pasca Banjir Kelantan berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memberi jaminan akan memberi keutamaan supaya mangsa banjir yang kehilangan kediaman dapat menduduki rumah baru dengan segera. Selain itu katanya, badan bukan kerajaan NGO yang bercadang menyumbang bantuan pembinaan rumah seharusnya mengikut standard rumah yang telah ditetapkan seperti 3 bilik tidur, 2 bilik air, dapur dan ruang tamu. Majlis Keselamatan Negara MKN diminta menyiasat dakwaan yang mengatakan masih terdapat nama ketua keluarga mangsa banjir baru-baru ini tercicir daripada menerima bantuan wang ihsan kerajaan. Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin berkata, terdapat aduan yang mengatakan masih ramai lagi ketua keluarga terutamanya di daerah Temerloh yang layak menerima bantuan tetapi tidak memperolehinya. Katanya, jumlah mangsa banjir di daerah Temerloh bertambah daripada 3,000 sebelum ini kepada 4,000 keluarga. Berikutan ada yang berpindah ke rumah jiran, sanak saudara dan tidak ke pusat pemindahan. Sehubungan itu, MKN perlu segera menyiasat dan memastikan bahawa mereka yang tercicir itu mendapat bantuan. Tambahnya, wang ihsan sebanyak RM500 ia dapat membantu mengurangkan bebanan mangsa banjir terbabit untuk menguruskan keluarga masing-masing. Beliau berkata, kerajaan negeri melalui Yayasan Pahang turut memperuntukkan lebih RM2.4 juta bagi bantuan kepada pelajar yang terlibat banjir dengan setiap pelajar mendapat RM120 seorang. Seterusnya, laporan sukan selepas ini. Pasukan Johor Darul Takzim 2 beraksi garang pada saingan Liga Perdana 2015 di Stadium Majlis Pembadaran Pasir Gudang MPPG semalam. Perlawanan Harimau Selatan menentang Kuantan FA itu disajikan dengan aksi-aksi menarik dan tangkas dari kedua-dua pasukan. Pada separuh masa pertama, kedua-dua pasukan saling mengasak di samping beberapa cubaan bahaya dari JDT2 hampir menejah gawang lawan. Namun, JDT2 terlebih dahulu membuka jaringan awal hasil jaringan Syafiq Syarudin pada minit ke-29. Tersentak dengan jaringan tersebut, pasukan Kuantan menggandakan asakan, hasilnya berjaya menyamakan kedudukan apabila Milan Porovic menjaringkan gol pada minit ke-32. Selang 4 minit kemudian, JDT2 tidak menunggu lama untuk menambah jaringan apabila ketua pasukan Syahril Ishak menyubat gol kedua pada minit ke-36.
Bersambung babak kedua, menyaksikan anak buah Goran Paulik itu bermain lebih agresif untuk memastikan JDT2 terus berada di hadapan apabila sepakan cantik Syaril Ishak menejah gawang pada minit ke-54. JDT2 terus menambah derita Kuantan FA apabila Syafiq Syarudin dan Leandro Velasquez menjadikan gol pada minit ke-58 dan 74 sebelum pemain Kuantan FA menjumbat jaringan kedua pada minit ke-78 menerusi pemain gantian Muhammad Razrin Jesni. Keputusan akhir perlawanan menyaksikan JDT2 terus unggul di pesada Liga dengan menewaskan Kuantan FA 5-2. Sekian untuk edisi Buletin Selatan. Salam Takzim.